Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah binti Munir dari kelas 04. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tugasan kedua subjek pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah bagi tugasan tajuk isu pelaksanaan pentaksiran iaitu kualiti dan kredibiliti. Ini adalah perkara-perkara yang saya akan bentangkan. Yang pertama ada pendahuluan, definisi, isu perbincangan, penyelesaian dan kesimpulan. Okey, baik. Kita pergi kepada pendahuluan. Okey, sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem pendidikan dunia yang berbentuk global dan semakin mencabar. Sistem pendidikan alternatif merupakan sistem pentaksiran baharu yang dilaksanakan di dalam sistem pendidikan Malaysia. Ia merupakan proses pentaksiran yang dilakukan secara menyeluruh semasa proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Pentaksiran alternatif tersebut termasuklah pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS dan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD yang dilaksanakan secara berterusan, adil, telus mengikut standard untuk menilai kemampuan dan pencapaian sebenar murid. Terdapat pelbagai isu yang timbul dalam pentadbiran pentaksiran. Antaranya ialah isu kualiti dan kredibiliti guru dalam pelaksanaannya. Pertama kita pergi kepada definisi. Definisi ini saya bahagikan kepada definisi kualiti dan kredibiliti. Definisi kualiti mengikut Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan kualiti ini sebagai darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi, mutu, nilai, taraf dan juga standard. Jadinya kualiti ini adalah satu taraf ataupun satu tingkat yang perlu dicapai. Definisi kredibiliti pula adalah sifat boleh dipercayai ataupun diyakini atau kebolehpercayaan. Kredibiliti ini adalah sifat kebolehpercayaan terhadap seseorang dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada definisi menyeluruh. Definisi menyeluruh yang melibatkan kualiti dan kredibiliti ni. Definisi menyeluruh ni adalah satu penyataan yang didokumentasikan secara rasmi untuk menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan demi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Jadinya, kualiti dan kredibiliti guru ni adalah sebenarnya di bawah tanggungjawab pengurusan latihan perguruan. Jadinya, pengurusan latihan perguruan ini perlu bertanggungjawablah menyediakan guru-guru yang berkompetensi, berkredibiliti, yang mempunyai kualiti yang sangat baik untuk melaksanakan tugasan sebagai seorang guru. Okey, baik. Kita masuk kepada kandungan yang kedua iaitu isu perbincangan. Okey. Isu perbincangan yang berkaitan dengan kualiti guru. Yang pertama, guru kurang mahir dalam pentaksiran. Okey. Pentaksiran ni adalah satu komponen penting dalam pendidikan kerana ia memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru. Hasil pentaksiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadinya, daripada sini kita dapat tengok apa sebenarnya punca seseorang guru itu kurang mahir dalam pentaksiran. Punca yang pertama yang kita dapat tengok adalah faktor dalaman iaitu minat dan motivasi.
Okey, minat dan motivasi ini dia melibatkan sifat individu guru terbabit. Iaitu ada di kalangan guru-guru ni dia mempunyai sifat motivasi yang sangat rendah, yang agak rendah. Mungkin guru-guru ini terlampau jemu ataupun sudah terbiasa dengan sistem lama. Di mana murid-murid tu diberikan dan dia terbiasakan murid-murid dengan sistem lama, iaitu sistem peperiksaan, dan menyebabkan ada pentaksiran ni akan berubah kepada sistem baharu dalam pendidikan. Jadi guru-guru senior ni dia kurang berminat untuk menjalankan pentaksiran. Okey, baik. Punca guru mahir dalam pentaksiran yang kedua adalah guru luar bidang, iaitu terpaksa mengajar subjek bidang lain. Contohnya, ada disebabkan guru-guru sains, contohlah guru sains ini terpaksa mengajar murid dalam subjek muzik ataupun subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Muzik dan pendidikan jasmani ni mungkin bukanlah mata pelajaran teras di sekolah, tetapi guru subjek tersebut perlu ada kemahiran yang tertentu untuk mengajar dan mentaksir murid dalam subjek tersebut. Okey, punca yang ketiga adalah bebanan kerja selain mengajar yang perlu guru hadapi. Sebagai contoh, sekarang ni guru-guru bukan sahaja tugasnya sebagai mengajar, tetapi guru-guru juga membuat kerja-kerja pengkeranian bagi melancarkan perjalanan sekolah. Jadi disebabkan terlampau banyak bebanan kerja, guru-guru kurang mahir dan kurang fokus dalam menjalani pentaksiran. Yang terakhir, punca guru kurang mahir dalam pentaksiran yang terakhir adalah pemilihan dan kelayakan permohonan untuk masuk dalam profesyen perguruan tidak diperhalusi oleh kerajaan dan institusi pengajian. Okey, isu kedua di bawah isu kualiti guru. Isu yang kedua adalah guru kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Okey, teknologi pada masa kini adalah sesuatu yang sangat penting dan digunakan secara menyeluruh di mana-mana institusi. Okey, apa punca berlakunya guru kurang mahir dalam penggunaan teknologi ini? Okey, punca yang pertama yang dapat dilihat adalah guru tidak mempunyai minat untuk belajar berkaitan teknologi semasa. Okey, ini minat ni bukanlah kepada guru yang senior sahaja, tetapi guru yang baru menjadi guru pun ada juga di kalangan guru yang tidak minat untuk belajar teknologi ni. Kerana apa? Kerana guru-guru tersebut merasakan susah untuk belajar teknologi ini. Okey, yang kedua adalah masih ramai guru tidak menggunakan kemudahan teknologi dalam pembelajaran dan pentaksiran. Okey, punca berlaku yang kedua ni adalah guru-guru dah terbiasa dengan pengajaran tradisional, menggunakan whiteboard. Bukan tak boleh, tapi disebabkan kita mengikut peredaran masa sekarang. Pelajar sekarang nak sesuatu pembelajaran yang seronok, yang interaktif, yang boleh menarik minat pelajar untuk meneruskan lagi minat mereka dalam pembelajaran. Okey, punca ketiga adalah kurang kelengkapan teknologi dan penggunaan ICT di sekolah. Okey, di sini isunya adalah isu dana dan isu fasiliti. Kerana kelengkapan teknologi ni menggunakan satu perbelanjaan yang besarlah untuk disediakan di sesebuah sekolah. Jadinya tak semua sekolah ada dana yang besar untuk menyediakan teknologi
dan penggunaan ICT di sekolah. Yang keempat, punca berlaku yang keempat adalah capaian internet yang tidak bagus. Dan yang kelima adalah kekurangan tenaga guru mahir dalam bidang teknologi. Terdapat guru-guru yang mahir, tenaga guru yang kurangnya tenaga guru yang mahir dalam nak mengajar macam mana kita nak menggunakan teknologi, macam mana nak menggunakan aplikasi tersebut. Di situ terdapat kekurangan tenaga guru mahir. Okey, baik, kita teruskan kepada isu kredibiliti guru. Yang tadi isu kualiti guru, yang sekarang ni adalah isu kredibiliti guru. Okey, isu kredibiliti guru yang pertama adalah keupayaan. Keupayaan ni adalah kita dapat tengok daripada segi kemampuan guru tersebut dalam menyediakan pentaksiran dan membina soalan yang menepati aspek kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. Yang kedua, penggunaan kemahiran. Hampir seluruh di kalangan guru-guru tidak pernah menerima latihan atau pendedahan secara khusus dan formal. Hanya merujuk kepada buku panduan dan maklumat dari rakan sejawat. Dan yang ketiga, puncanya adalah kebanyakan guru tidak bersedia dengan tugasan pentaksiran yang menambah tugas guru. Dan guru tersebut tidak yakin dalam melaksanakan pentaksiran. Yang keempat adalah guru bias. Guru bias ni adalah guru yang tidak telus dalam pemberian TP atas alasan tidak mahu ditekan daripada pihak pentadbir. Okey, baik, seterusnya adalah cara penyelesaian bagi isu-isu kualiti dan kredibiliti. Okey, cara penyelesaian untuk isu kualiti. Isu kualiti guru kurang mahir dalam pentaksiran tadi, cara penyelesaiannya adalah pihak sekolah boleh menghantar ataupun mengadakan kursus-kursus yang boleh guru ikuti bagi meningkatkan kualiti guru, terutama dalam bidang pentaksiran dan pedagogi. Okay, cara penyelesaian yang kedua adalah pemilihan dan kelayakan permohonan untuk masuk dalam profesyen keguruan perlu diperhalusi dan dibuka atas dasar keperluan. Okay. Untuk isu yang kedua, isu kualiti guru kurang mahir dalam teknologi. Cara penyelesaian yang pertama adalah menambah baik rangkaian dan capaian internet di kawasan sekolah untuk kegunaan guru. Dan cara penyelesaian kedua adalah guru muda perlu membantu guru senior dalam memantapkan penggunaan teknologi di sekolah. Kita tengok kepada cara penyelesaian isu kredibiliti. Cara penyelesaian pertama adalah guru perlu menyediakan diri dengan ilmu secukupnya bagi mengurus dan menjalankan urusan pentaksiran dengan berkesan. Cara penyelesaian yang kedua, guru perlu peka dengan perubahan yang berlaku terhadap penguasaan murid agar sebarang peningkatan dalam penguasaan dapat direkod dan ditambah baik. Cara penyelesaian ketiga, guru perlu diberikan pendedahan secara berkala tentang kaedah berkenaan dalam melaksanakan pentaksiran. Dan yang terakhir sekali, menanamkan sikap adil dan telus dalam diri setiap guru agar dapat menilai dan memberikan TP yang sepatutnya kepada murid dan secara profesional. Seterusnya, kesimpulan daripada isu kualiti dan kredibiliti ini. Dalam isu kualiti dan kredibiliti guru dalam mengurus pentaksiran, dia memerlukan kepada perubahan drastik ini kerana ia dapat memberi kepuasan kepada semua pihak, baik dari sisi pentadbiran akademik, guru, murid dan juga kepada ibu bapa. Segala usaha yang telah dicadangkan perlu dilaksanakan agar isu ini tidak berulang dan mengekalkan nama baik profesyen keguruan. Sekian, terima kasih.